Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kerana pagi ini masih lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama. Dan pagi ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin ada yang sekarang ini sedang masih lagi dalam keadaan bersemangat untuk Piala Dunia tahun 2022, tetapi kekal semangat itu kita bawakan untuk menuntut ilmu pada pagi ini, walaupun dalam keadaan sibuk nak melakukan tugasan seharian, tapi masih memberikan peruntukan masa ruang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, mutiara kata ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz membawakan kepada anda topik-topik perbincangan yang akan dikupas satu persatu. Hari ini tentang bab fiqh berkenaan dengan larangan 3M, menipu, mengaburi dan juga muslihat. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan untuk penonton-penonton pada hari ini. Tanggal 23 November 2022 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1444 Hijrah, kita dipertemukan. Bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Di talian boleh hubungi kami, dan juga mungkin boleh pergi ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3, bertanyakan di ruangan komen yang sudah pun disediakan. Yang paling penting sekali adalah tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan, kerana di situ juga kita ada buat siaran secara langsung bagi penonton-penonton yang mungkin tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Baik. Hari ini, pagi yang istimewa, kita bawakan kepada anda Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim untuk perbincangan bersama dengan kita. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke studio. Alhamdulillah. Untuk sama-sama kupasan hari ini ya. Biasanya memang kita digantikan untuk topik fiqh, dan hari ini uniknya adalah kita nak berbincangkan tentang 3 perangai ataupun muslihat yang cuba kita bincangkan hari ini. 3M, menipu, mengaburi, muslihat. Silakan Datuk untuk pembukaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dai dan semua para penonton yang dirahmati Allah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kerana kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebab Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggalakkan kita, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula, dalam kita berhidup bermasyarakat ni, kita tak lari daripada orang kata apa? Daripada golongan yang menipu. Betul. Ya. Apa lagi? M, mengaburi dan juga muslihat. Ya, 3 benda ni takkan lari dah. Betul. Bila kita hidup ni, kita akan jumpa dengan 3 orang ni. Oleh sebab itu Nabi SAW dia sifatkan orang-orang munafik ni, antara sifat orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Antara salah satu sifat, dia bila berjanji dia akan mungkir janji itu. Ini sifat orang munafik. Dah nampak dah. Idza haddasa kadzaba. Bila dia bercakap ada je penipuan. Kadang-kadang hari ni orang kata, "Ustaz, saya tak nipu Ustaz. Saya cakap memang betul, jelas." Tapi bila kita tengok pada dokumen, hari ini dokumen merupakan salah satu daripada kaedah-kaedah menipu hari ini. Betul. Itu sebabnya macam kita, sebagai macam saya terlibat dengan penasihat syariah apa semua kan. Bila kita baca dokumen tu, kita dah nampak dah ada tanda-tanda penipuan. Ada tanda-tanda orang kata apa? Ketidakjelasan. Faham. Ya, yang boleh menyusahkan dan menyukarkan pihak-pihak tertentu. Ini kena beringat. Itu sebabnya saya nasihatkan kepada orang kat luar sana,
umat Islam khususnya dan secara umum rakyat Malaysia. Sebab yang tonton Tanyalah Ustaz ni ada yang bukan Islam. Betul. Saya dah jumpa ada 2, 3, 4 kali dah. Ya, orang bukan Islam dia jumpa, dia kata saya selalu tengok you dalam Tanyalah Ustaz, ya, bercakap tentang isu-isu semasa, menarik dia kata. Dan antaranya kena ingat ya, bila kita buat apa-apa kontrak, ya, kontrak sama ada jual beli ke, sewaan ke, apa ke, kan kita diminta oleh peguam untuk tanda tangan dokumen. Dan dokumen itu kalau boleh tolong baca sampai faham sebelum tanda tangan. Terus, ya? Jangan. Sebab kadang-kadang klaus-klaus ataupun perkara-perkara penting itu tak dibaca dengan baik. Betul. Bila berlakunya masalah, dia akan jadi isu di kemudian hari. Jadi itu sebabnya kalau tak faham, tolong minta orang yang faham baca. Betul. Kena minta. Jadi saya juga kadang-kadang saya minta nasihat juga kepada peguam-peguam, ya. Kalau nak buat kontrak tu, you tengok orang lah. Kan? Nak buat kontrak jual beli ke, nak buat kontrak apa saja pun, you kena ingat bahawa orang depan ni, kalau katakan yang baca kontrak ini, yang membuat kontrak orang-orang yang pandai bahasa Inggeris dengan fasih, lancar, hebat bahasa Inggeris dia, on lah bahasa Inggeris. Tapi kalau buat dengan orang yang biasa-biasa, orang kampung, orang yang tak biasa dengan bahasa Inggeris undang-undang, bahkan bahasa Inggeris undang-undang tu pun kalau dibaca dengan orang undang-undang, dia sendiri pun ada khilaf sama dia. Jadi masalah. Jadi itu sebabnya biar tulis dalam bahasa Melayu, ya, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, buat dua bahasa ke, bahasa Inggeris atau bahasa Melayu ada. Jadi orang yang baca kontrak tu dia akan faham dan dia akan tanda tangan dengan rela hati. Itu sebenarnya penting. Betul. Ni tidak kita buat benda tu tak jelas, akhirnya kita nak, ya, ini benda-benda yang mengelirukan. Oleh sebab itu Islam dia tak benarkan perkara-perkara seperti ini berlaku dalam apa jua akad, dalam apa jua perbincang transaction antara orang-orang Islam. Itu sebabnya menipu itu kena beringat, mengelirukan pun kena ingat, dan kita ingat antaranya benda-benda yang boleh membawa kepada perbalahan ini juga perlu diambil perhatian, sebab Nabi SAW suruh kita berhati-hati dalam semua perkara tersebut. Wallahualam. Baik, itu pembukaannya. Yang mana kita pun tertanya-tanya sebenarnya, kenapa ada manusia yang cuba untuk menipu dalam kehidupan, cuba mengaburi sesuatu dan juga ada muslihat di sebalik apa yang sedang dilakukan. Mungkin ada perkara yang cuba dia dapatkan ataupun dia inginkan dalam kehidupan. Itu sebablah 3 perkara ini berlaku dan cuba dia usahakan. Baik, untuk membuka tirai perbincangan kita ambil soalan pertama di Facebook dari sahabat kita, Puan Mas Niza. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bolehkah Ustaz jelaskan perbezaan maksud menipu, mengaburi dan muslihat? 3M ini mengikut perspektif Islam, katanya. Ada samakah ataupun tidak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Puan Mas Niza untuk soalan ini. Silakan. Okey, ada 3 benda ya. 3M tadi. Pertama, dia kata menipu. Menipu ini memang haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan menipu ni dinamakan al-kazib. Lebih teruk lagi kazab. Penipu yang paling dahsyat lah orang kata. Dia orang kata apa? Orang Arab ni kazibta alayya. Dia gunakan perkataan tu, okey. Kalau dia guna perkataan kazab tu, berat. Jadi perkataan kazaba tu, dia menipu ini apabila benda warna biru. Okey. Tetapi dia kata ini merah. Biru ini merah. Itu menipu lah tu. Faham? Menipu lah tu. Benda tu merah. Ini biru. Yang kau kata merah tu apa pasal? Merah. Kenapa kau kata biru? Nampak tak? Itu penipuan-penipuan yang kita tidak dibenarkan lah. Itu simple saya bagi contoh tu kan. Awak kat mana sekarang ni? Oh, saya sekarang ni berada dekat UKM. Padahal saya ada kat TV3. Nampak tak? Betul. Saya ada kat TV3. Tapi saya cakap dalam telefon tu, awak kat mana? Saya ada kat UKM. Saya bukan di UKM, saya dekat TV3. Itu penipuan. Yang kedua, mengelirukan. Mengelirukan benda yang tidak jelas. Ini panggil al-ghash. Sama dengan mengaburi tadi. Mengelirukan, mengaburi. Contoh, bila kita buat satu-satu akad ataupun kita buat perjanjian. Perjanjian ni jual beli ataupun sedekah. Kabur. Awak nak buat apa sebenarnya? Dalam kontrak tengok ini nak buat pelaburan. Lepas tu bawah dia bersifat sedekah. Apa ni? Yang mana satu awak nak? Awak nak melabur ke awak nak sedekah?
Kan? Itu mengaburi. Dia benda yang tidak jelas dan kena beringat benda-benda macam ni. Dan termasuk juga mengaburi ni juga, mengaburi dalam jual beli. Contoh apa yang berlaku zaman Nabi SAW, bila Nabi pergi ke pasar, Nabi masukkan tangan di dalam makanan, ya, dalam ulbah makanan tu dia masukkan kan. Lantas Nabi kata, ya ma hadza ya sahib at-ta'am, apa ni, bawah dia basah, atasnya kering, kan. Lantas orang tu pun jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya asabat husama, hujan malam basah, jadi kami tu letak dekat bawah, kemudian letak yang kering kat atas. Itu juga pengaburi. Sebab bila orang datang beli, tengok yang atas, Masya Allah kering, cantik. Rupanya bila sampai rumah, buka-buka plastik, tengok benda tu dah lembik, basah. Tu sebab Nabi SAW, dia kata pada penjual tadi, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kayyarahu nas. Kenapa kau tak letak benda tu ke atas agar orang nampak? Ya? Maka Nabi pun bagi tahu terus, man ghasya falaysa minna. Siapa yang mengelirukan ataupun mengaburi, bukan daripada sunnah Nabi SAW. Itu jelas. Yang ketiga tadi apa? Muslihat. Ni panggil helah. Helah dalam peperangan itu dibenarkan. Helah yang boleh membawa kepada kebaikan itu dibenarkan. Helah dalam peperangan, helah dalam menyelesaikan masalah negara. Dia perlu ada helah. Jadi benda macam ni kita kena faham konsep, kena faham definisi agar kita orang kata apa, tidak tersilap dalam melakukan transaction tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Jadi untuk tiga perkataan tadi, menipu, mengaburi dan juga muslihat, itu sudah kita dapatkan apa makna di sebaliknya, tetapi perbincangan dan juga lebih lagi kita nak tahu dengan dalam apa yang disebabkan dilarang untuk melakukan tiga perkara tersebut, sebentar lagi kita akan kongsikan. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua sahabat-sahabat kita ya, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang terus setia bersama dengan kita menantikan apa lagi yang cuba dikupas dan dibincangkan berkenaan dengan larangan 3M, menipu, mengaburi dan juga muslihat di sebalik sesuatu. Baik. Kalau tadi kita dah sebut berkenaan dengan istilah itu dan juga perkataan itu, apa makna di sebaliknya. Tetapi kita nak lihat pula soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita di Facebook. Kita nak lihat dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Mari kita lihat. Katanya, Assalamualaikum. Tanyalah Ustaz, apakah ciri-ciri penipu yang boleh kita kenali sifatnya supaya tidak terpedaya dengan kata-kata manis dan muslihat yang berniat tidak baik? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Ciri-cirinya, Datuk. Silakan. Okey, sebenarnya kalau nak tengok kepada ciri-ciri orang menipu ni banyak. Ya, boleh saya simpulkan, pertama, apabila orang itu ya, dia bercakap tak sama dengan apa yang dia cakap sebelum. Itu menipu lah tu. Tadi lain, sekarang lain. Pagi cakap lain, petang cakap lain. Itu tanda-tanda menipu lah tu. Nombor dua, nak tahu orang tu menipu tak menipu, apa yang dia sampaikan itu tidak tepat dengan fakta yang sedia ada, yang kita boleh rujuk. Faham? Okey, dia kata kita mempunyai sekarang ini sedang berlakunya
gempa bumi. Katakan di sekian-sekian tempat. Kita boleh semak. Bila kita semak, betul-betul tak ada. Dan dia pula bila bercakap tidak ada rujukan. Itu antara tanda-tanda orang menipu lah tu. Nombor 3, orang yang menipu ni selalunya dia akan menjanjikan bulan dan bintang. Dia janji benda pelik-pelik yang mustahil berlaku. Itu memanglah orang kata apa, jangan percayalah orang macam tu. Contohlah, ya, dia kata kalau awak ni kahwin dengan saya, ya, awak bersama dengan saya, insya-Allah, dia tak ada, orang menipu dia tak sebut insya-Allah. Ya, dia kata saya janji dengan awak, saya akan belikan kepada awak, ya, kereta yang nilainya 1.5 juta. Contoh, kan, contoh. Sedangkan dia tu kerani ya. 1.5 juta kat mana ya? Beli rumah dulu. Jadi kat situ pun kita tengok dah tak logik apa yang dia cakap dengan apa yang dia nak dijanjikan. Kalau janji-janji macam tu jangan dipercayai. Antara contoh yang kalau nak tahu orang tu menipu tak menipu, percayalah, jomlah kita ni, kalau orang ajak buat maksiat lah, buat berzina ke apa benda kan, tak apa, awak jangan risau, saya kahwin dengan awak. Tak apa, kita main-main dulu, tidur dulu sama-sama apa semua. Nanti kan kita lepas ni kita kahwin, jangan risau. Selalunya orang macam ni tak adanya. Kalau betul dia ni benar-benar sayang dan cinta kepada kita, suruh dia datang jumpa mak bapak kita. Dia jumpa mak bapak kita, dia bertunang dengan kita, kemudian dia bersetuju untuk berkahwin dengan kita, barulah kita boleh percaya pada orang tersebut. Itu pun selepas akad berlaku. Jangan nanti kan baru tunang kau dah bagi macam-macam. Jangan bang, jangan kak. Ini semua janji-janji palsu yang kita kena beringat. Tak kira lah orang tu ustaz ke, cikgu ke, pensyarah ke, siapa ke, be careful. Manusia tetap manusia. Wallahualam. Baik, itu ciri-ciri yang boleh diringkaskan, dirangkumkan dengan 3 sebentar tadi. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin, Mak Isa, dan juga Ustaz Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Ya, Tuan. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap bajulah merona orangnya pagi ni. Alhamdulillah diorang mengiring. Alhamdulillah. Silakan soalan Tuan. Jadi soalan saya begini Datuk. Datuk mengenai menipu, mengaburi dan juga muslihat. Biasanya dua perkataan yang depan ni, menipu dan mengaburi ni, memang ada muslihat di sebalik itu Datuk. Contohlah Datuk kan kata Datuk kata tadi, mesti ada punya muslihat di sebalik apa yang dimenipu tu, mengaburi dan muslihat dia. Apa benda muslihat dia? Soalan saya Datuk, apakah menipu, mengaburi dan muslihat di hujung tu ada kebaikannya, ke arah kebaikan Datuk? Apakah boleh dilakukan Datuk perkara macam ini? Walaupun ada kita dengar selalu matlamat tak menghalalkan cara, tapi tujuan itu adalah tujuan yang baik, yang murni Datuk. Apakah boleh kita menipu, mengaburi dan muslihat itu yang untuk ke arah kebaikan Datuk? Itu soalan saya Datuk ya. Kita dah lama Datuk 2008 bersama dalam program ini Datuk ya. Tak ada muslihat apa-apa Datuk. Tak, itu jangan risau Datuk ya. Saya tak ada muslihat untuk apa-apa. Saya bertanya pagi ni walaupun dah hampir 15 tahun kita dalam program ini Datuk ya. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar untuk soalan itu. Ada muslihat, ada cuba mengaburi dan juga cuba untuk menipu, tetapi dengan niat untuk kebaikan. Boleh atau tidak Datuk? Silakan. Dia kena faham bila menipu ni semua benda yang mendatangkan kemudaratan itu menipu. Itu sebabnya menipu diharamkan. Tetapi berbeza dengan helah. Faham. Helah ni dibenarkan. Tambah-tambah dalam peperangan. Ya. Al-harbu helah. Dalam peperangan ada helah. Jadi bila dalam peperangan kita nak gunakan helah-helah tertentu untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi orang Islam, orang-orang yang memerangi orang Islam, maka itu dibenarkan. Sebab itu Nabi SAW menghantarkan orang kata apa, perisik dalam peperangan. Dia suruh orang tu menyamar ya, untuk mendengar risikan-risikan dalam peperangan, apa yang musuh sedang atur strategi, maka itu dipanggil helah. Macam mana nak melakukan peperangan yang boleh membawa kepada kejayaan kepada umat Islam. Itu sebabnya helah itu dibenarkan kalau ia mendatangkan kebaikan. Kalau mendatangkan kepada kemudaratan, hukumnya haram. Macam contoh, ada orang ada dua isteri.
Contoh, 2 isteri. Jadi sekarang ni dia nak baikkan antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dia gunakan pelbagai helah. Adalah macam-macam cara kan. Helah-helah dia, yang ni bawa makanan, yang tu bawa ni. Jadi kadang-kadang dia makanan ni sekarang ni susah bagi makanan, dia kata sihir ke dia kan. Dia tak nak makan. Kita bagi salam. Ni tadi yang tu bagi salam kat awak, dia bagi salam kat awak. Kan? Padahal tak ada bagi salam pun, kan? Tapi dia sebut benda tu untuk mengeratkan isteri pertama dan isteri kedua. Itu helah yang dibenarkan untuk bertujuan apa? Nak menyatukan antara dua orang yang sedang berbalah. Ya. Tapi menipu tak? Menipu ni contoh, pinjam duit dah ni berapa? RM1,000. Bila nak bayar? Minggu depan bayar. Minggu depan dia, jangan kata minggu depan, 11 tahun belum tentu bayar lagi. Hilang ini itulah dinamakan penipuan, kerana dia mendatangkan kemudaratan kepada peminjam, ya, ataupun pemberi duit ataupun pemberi pinjaman tadi. Jadi itu sebabnya kena faham betul-betul konsep menipu dan helah. Ya, helah ini dibenarkan kerana ia mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya. Yang dibolehkan itu adalah helah dan juga muslihat itu, tapi dua yang di awal itu kita kena berhati-hati, dia tak termasuk dalam kategorinya. Baik. Dari sahabat kita di Facebook, Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum. Katanya Islam melarang umatnya menipu dalam keadaan apa sekalipun. Apakah hukumnya apabila seseorang itu menipu dalam pekerjaan seperti memalsukan dokumen akademik, tahap kesihatan dan juga menggunakan orang lain bagi tujuan mendapatkan pekerjaan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jura Azlin Sofian untuk soalan ini. Silakan Datuk. Menipu untuk nak kerja. Hukumnya haram. Itu dia. Apabila kita menipu dalam pekerjaan, ya, Nabi SAW sebut dalam hadis, man ayu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi atau kama qala. Mana-manalah anggota badan kita ini yang membesar daripada sumber, bukan saja makanan, sumber yang haram, hukumnya haram. Allahu akbar. Bagaimana awak boleh memalsukan sijil akademik untuk mendapat rezeki kat situ? Saya teringat yang Datuk cerita dalam live di Facebook malam itu, yang berapa puluh tahun yang dia tipu tu, kena ganti rugi balik tu. Dia sempatlah bekerja dekat universiti tersebut selama lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun. Tetapi disebabkan dia ingat, bila kita dia gunakan sijil, ya, sijil palsu, tulis kat situ masters dalam bidang syariah. Apatah lagi letak PhD, doktor. Bila kita kata kita ada masters dalam bidang syariah, betul. Ni cerita berlaku pada itulah. Jadi bila pihak pengurusan tengok kenapa dia ni kata masters dalam syariah, tapi banyak benda tak betul ni. Banyak benda yang tak tally dengan undang-undang syarak. Tak sama dengan apa yang fatwa sebut. Tak sama. Cara dia bercakap pun macam tak berapa nak akademik sangat. Jadi pihak pengurusan semak-semak sijil je, rupanya sijil dia BA dia pun beli, masters dia pun beli. Maka selepas 6 tahun bekerja, pihak pengurusan telah minta dia bayar 6 tahun punya gaji. Bayar balik. Sebab apa? Awak dah mengambil hak yang tak betul. Faham? Awak menipu pihak pengurusan. Itu satu. Nombor 2, awak dapat gaji masters, gaji MA, sedangkan awak tak layak. 2. Nombor 3, awak ambil hak orang lain. Orang lain yang belajar susah-susah, buat pinjaman sana sini, nak bagi ada master, nak ada PhD, tiba-tiba awak menipu sijil, awak beli sijil, kemudian awak jadi pensyarah, lepas tu awak jadi ahli akademik, awak dapat gaji, awak dah ambil hak orang yang sepatutnya layak. Awak tak layak, tapi awak ambil hak yang orang yang sepatutnya berada di situ. Tu sebab Nabi kata, atiqul ladzi haqqin haqqah. Awak dah menipu dah. Tu sebabnya kena beringat. Ada orang hari ni senang-senang bubuh doktor. Sebab apa? Dia bubuh doktor. Saya tak kisah kalau betul kita ada doktor. Bubuhlah. Memang itu layak, sebab saya tahu macam mana susahnya nak siapkan PhD ni. Ya, tak ada lagi orang jumpa. Kalau jumpa orang, saya anak murid saya yang siap PhD lebih ramai-ramai. Ya, daripada luar negara, dalam negara. Saya tahu betapa susahnya nak siapkan PhD ni. Saya masa belajar nak siapkan PhD payah. Semua orang menangislah masa buat PhD.
bubuhlah doktor, tak salah. Bubuh. Sebab apa? Layak bagi kamu kerana telah berusaha untuk dapatkan sijil akademik yang paling tinggi itu. Ni bubuh doktor tapi dia SPM je, tapi bubuh doktor. Bukan sebab nak riak, tetapi bagi kepada hak dia. Tu kena ingat. Ada pula yang bubuh pula datuk palsu. Dia belinya datuk, dia letak. Mana boleh macam tu? Awak dah mengelirukan, awak menipu orang. Jadi orang ingat, oh ya, padahal benda tu tak betul pun. Kena beringat benda tu salah. Jangan gunakan gelaran-gelaran yang tak betul. Kalau tak betul, cakap tak betul. Jangan bubuh terus. Tak payah, apa malunya bubuh dai. Ni dia bukan keluaran dai, bubuh dai. Betul tak? Tak betul, tapi tak apalah, ni tak dipaten kan. Kan? Cumanya bubuh nama, bubuh gelaran-gelaran, janganlah. Tak pergi haji, balik-balik. Saya haji, alhamdulillah saya haji Faisal. Contoh kan, Faisal, bila pula kau pergi haji kan? Dah menipu sebab dia nak minta jawatan. Betul. Jadi apa? Pengurusi masjid. Bubuhnya haji kat situ. Tak boleh lah macam tu. Jangan kamu menipu benda-benda yang boleh membawa kepada kemudaratan. Subhanallah. Dengar pencerahan Datuk sebentar tadi, seram juga dengar ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu adakah itu benar ataupun tidak. Kadang-kadang hari ini semua benda nak dimasukkan unsur-unsur penipuan tersebut. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Mamu. Ustaz dan kru semua. Doa Tuhan bagi selamat kita dari dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Soalannya, Mamu? Ya, soalan Mamu, Nabi yang jam dengan pegangnya telefon, Nabi tipu pun tipu dengan yang benar. Tapi tak tipu dengan tak benar. Tapi yang kita tipu, Mamu tipu ni, tipu betul tipu. Tipu bukan tak. Ni betul-betul nak tipu. Kadang-kadang mau buat kata kamu ni peniaga yang tinggi sangat yang tu, padahal kamu nak dapat satu barang saja. Kamu dapat dah barang tu, tipu kamu pun nanti tak ada apa dah lah. Tapi habis tu baru orang tahu kata kamu ni penipu. Cakap saja elok tapi tak elok. Tapi lagu mana perangai kamu lagu ni kalau adakah elok perangai kamu dengan manusia yang ada keliling mamu ni, mamu nak gaji, esok ni dosa pada Allah. Lagu mana Ustaz tolonglah jelaskan mamunya buatnya dosa ni semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mamu untuk soalan itu, dan kita faham dengan emosi Mamu bertanyakan soalan berkenaan dengan apa situasi yang berlaku dalam kehidupan. Tak apa, kita akan jawab selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, kita bertemu kembali untuk Tanyalah Ustaz pada hari ini 23 November 2022. Perbincangan bab fiqh berkenaan dengan larangan 3M, menipu, mengaburi dan juga muslihat. Tadi kita dah sebut berkenaan dengan ciri-ciri penipu itu. Ada 3. Menjanjikan bulan bintang, bila bercakap tidak ada sama dengan fakta, dan juga bila mana bercakap hari ini tak sama dengan semalam. Berubah-ubah, hari ini lain, esok lain, lusa lain, hari keempat lain, tak sama sentiasa. Itu di antara ciri-ciri manusia yang digelar sebagai penipu. Dan kalau tadi Mamu Hanifah dari Pulau Pinang ada bertanyakan soalan pada kita, katanya kalau Rasulullah ada helah, adalah helah untuk memang niat untuk kebaikan. Tetapi kalau kita hari ini, helah kita memang niat sungguh-sungguh untuk keburukan. Jadi bagaimana terjadinya manusia yang seperti ini inginkan kepada penipuan dan juga keburukan sentiasa, dan tak fikir pun helah itu boleh lagi digunakan untuk perkara yang baik-baik, dan dia tak nampak pun untuk kebaikan. Sedikit dari Datuk, silakan. Pertamanya ingin saya jelaskan kepada Mamu. Ya, Mamu. Bila perkataan menipu ni, ya, elakkanlah. Betul. Ya. Jangan kita sekali-kali terlibat dengan unsur-unsur penipuan. Betul. Jauhkan daripada sifat-sifat penipuan. Jangan ada langsung dalam hati kita ada niat nak menipu. Elak. Itu yang pertama. Nombor 2, kalau kita dah buat,
penipuan-penipuan sebelum ini sehingga orang pun kata kat dia ni penipu besar, dia tu lah gini, ya, maka bertaubatlah. Tu nombor 3. Nombor 2, ya, kena bertaubat. Kalau orang dah kata kat kita menipu, maknanya something wrong. Maknanya betul mungkin kita menipu. Betul kita menipu, ya. Kita nak guna helah tapi tak betul cara kita guna helah tu. Jadi kena beringat dan minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan manusia. Ya, mungkin ada orang duk kata kat kita penipu besar. Kita tanya dia, apa yang maksud penipu besar tu? Dia pun bagi tahu awak sepatutnya gini. Kita berdengar dan bermuhasabah, kemudian kita bertaubatlah. Kalau kita tahu kita salah, kita minta maaf dengan dia. Itu nombor 2. Nombor 3, kalau nak gunakan helah untuk kebaikan, kena tahu cara dan kaedah dia. Bila kita silap gunakan kaedah helah, silap hari bulan, helah itu bertukar jadi menipu. Jadi jangan main-main. Sama juga macam contohlah, kita ni nak ambil hati orang. Ya, pergi ziarah orang sakit. Pergi ziarah orang sakit, kita nak ambil hati dia. Ya, dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Orang tu kata tak makan lagi, tak sihat, tak selera makan. Allah, patutlah nampak kurus. Dia sebut perkataan kurus. Dia ni sebenarnya nak ambil hati. Ya, nak jadikan suasana tu ceria. Tiba-tiba dia kata kurus. Perkataan kurus itu dah menyebabkan orang tu terasa hati, menyebabkan orang itu lagi stres. Jadi kena beringat, kita nak gunakan ayat, nak gunakan kata-kata, perlu kena pada tempatnya. Wallahualam. Betul, itu dia. Kalau silap pakai helah itu, alih-alih jadi menipu pula. Nak ambil hati tetapi last sekali jadi pula seperti mana yang disebutkan contoh seperti tadi, pergaduhan yang tidak dirancang. Baik, dari Al-Shal di Facebook, katanya Assalamualaikum. Adakah sistem MLM piramid di dalamnya ada penipuan, mengaburi dan muslihat, yang mana orang-orang bawahan terpaksa bekerja keras, manakala di atas tak perlu bekerja keras, malah boleh mengaut keuntungan dari orang yang bawahnya tanpa melakukan kerjasama dalam jualan mereka? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Dalam sistem piramid pula katanya, bagaimana? Adakah penipuan? Dia dalam bab sistem piramid ni banyak perniagaan hari ni sistem piramid. Ya, bila ada sistem piramid ni, bukan semua tu haram. Tak, kena tengok case by case. Dalam muamalat ni kena banyak. Dia tak boleh pukul-pukul semua. Faham? Dia kena tengok case by case. Ya, tengok satu-satu. Bila kita tengok satu-satu, ada benda-benda unsur penipuan, ada unsur helah, maka itu adalah benda yang dilarang dan diharamkan. Contoh, dia menjanjikan, okey, saya akan saya ketua. Ya, saya ketua. Saya orang atas lah. Saya bagi jadikan dai sebagai ejen. Faham? Ejen buat kerja ni, yang kerja kuat ejen. Ejen pula bawah ni ada 10 orang pula. Bawah ejen tu ada lagi 10. Dia piramid tu. Dia seorang pecah ke bawah. Tapi perjanjian saya pada dai, berapa dai akan dapat persen tu tak dimaklumkan. Berapa upah yang patut saya bagi pada dai tak dimaklumkan. Faham? Saya akan bagi, nanti kalau untung nanti saya kira, nanti saya akan bagi tahu. Mana boleh macam tu, kerja dah buat. Tapi berapa dapat kepada dai tak diberitahu, tak boleh. Salah tu. Faham? Itu sistem yang tak betul. Dai pula dia sendiri tak tahu berapa dia dapat. Dia bagi tahu pada ejen-ejen dia pun tak bagi tahu berapa dia akan dapat. Besar kita dapat, besar kita jual, besarlah kita dapat komisen. Bila kita sebut besar-besar macam tu, mana boleh, itu mengelirukan. Tu sebab di dalam akad kena jelas berapa persen kau nak bagi. Berapa persen saya akan bagi pada dai. Dai akan bagi kepada ejen bawah tu berapa persen pula. Berapa persen pula kepada ejen-ejen bawah tu pula. Dia akan pecah. Pastinya saya dapat 100%, saya akan bagi kepada dai berapa peratus. Betul. Dai pula akan ambil dai bahagian, bagi pula orang bawah, dia akan makin kecil kos dia. Itu sebabnya benda itu kena jelas agar tidak berlaku penipuan dan ada benda yang tidak memuaskan hati mana-mana pihak dalam
sistem tersebut. Itu yang menyebabkan ia jadi haram. Tu sebab kita nak buat suatu benda tu, kita kena tengok satu persatu lah. Maknanya kena jelas semua supaya dia tidak ada unsur-unsur penipuan di dalam tu, samar-samar dan tidak jelas dalam apa yang sedang kita lakukan. Baik, saya bila mana sebut soalan berkenaan dengan sistem piramid dalam jual beli tadi tu, saya ada soalan sikit nak tambah. Sebab hari ni kita biasa tengok ada orang dia ni jual barang macam ni. Dia kata, Datuk, saya ada telefon ni. Tu Datuk kata, okeylah saya beli. Berapa nak beli ni? Ambil lu pakai. Nantilah saya fikir apa harga dia. Dia Datuk pun dah pakai. Tu saya kata, kalau macam tu ambil lah 100. Jadi kita pun kata, pakai, tengok harga dia bukan nilainya 100 di pasaran. Jadi saya nak tanya yang pertama tadi tu. Dia kata, ambillah pakai dulu, nanti saya fikir harganya. Adakah itu dikira dalam mengaburi ataupun samar-samar ataupun tidak jelas di dalam jual beli tersebut? Nanti saya fikir. Tak jelas lah tu. Bila kita nak jual barang, kita kena bagi tahu berapa harga barang nak jual. Macam contoh, saya nak jual pen. Da'i, saya nak jual pen ni. Berapa harga pen ni? Nantilah saya fikir. Mana boleh. Nak jual, lepas tu nak fikir. Nak fikir, bagi pakai je lah. Maksudnya, okey, tak apa Ustaz pakai je dulu. Kita nak bincang bab jual beli kemudian. Tak apalah, saya jadi orang yang meminjam atau menggunakan barang ni. Kalau rosak saya tanggung. Betul. Faham? Jadi jadilah akad apa? Akad pinjam. Kalau akad beli, kena tahu berapa harga dia, berapa nilai dia, bila nak kena bayar ansur ataupun bayar cash, bayar kad kredit atau transfer, semua tu kena jelas. Jadi kalau main jual beli, tak apa, pakai dulu. Nanti kan kita kira lah macam mana pun. Lepas pakai 2-3 hari, baru dia WhatsApp, harga dia 3,000. Allah, mahalnya. Kawan tu pun tengah fikir, nak kawan hantar balik ke apa? Nak hantar balik ke macam mana ni? Tak boleh, dia kena jelas. Jadi kalau nak jual, buat cara nak jual, dia ada syarat-syarat nak jual beli. Kalau nak pinjam, dia ada syarat-syarat pinjaman. Kalau nak guna, dia ada syarat-syarat untuk guna. Jadi semua tu perlu lihat kepada kepada situasi. Wallahualam. Sebenarnya dia situasi tadi tu dia macam agak sedikit lucu ataupun orang kata ada ke macam tu. Sebenarnya ada berlaku dalam masyarakat kita. Pakailah dulu, dia kata, tak apa, nanti aku fikir harga dulu. Kan, mesti ada macam itu. Biasa berlaku. Satu benda saya nak tunjuk contoh. Kita naik kenderaan, e-hailing kan. Masa kita bayar, kita terima tu, dia bagi tahu tak kereta biasa, kereta luar, kereta eksekutif berapa biasa. Semua ada kan? Ada kan? Kalau harga yang kereta biasa 40 sebagai contoh. Kalau harga kereta tu eksklusif sikit 80. Kalau kereta tu besar yang boleh naik 7 orang, dia harga dia 120. Itu ada jelas. So kita pun terima, kita tahu dah berapa harga dia. Bila kita tekan, dia akan include, masukkan sekali dengan tolnya, dengan apa segala, semua dah masuk lengkap. Selesai lah. Yang tak jelasnya, masuk dulu, ingat zaman dulu kalau kita naik taksi, dia pakai meter tutup. Meter tutup. Bila kita tahu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nak pergi mana? Nak pergi Bangi. Masuk tengok, meter tutup. Bila meter tutup, berapa ni bang? Tak apa, kita sampai tu kan kita bincang. Nanti kita kira lain. Kita kira lain. Itu tak boleh. Itu ada mengelirukan, ada orang kata apa? Benda yang tak jelas. Maka keluar balik daripada tu. Tapi kalau disebut, dia kata 1 kilometer 30 sen, dia kata. Nanti sampai kita kira berapa kilometer. Yang tu jelas tak? Macam mana? Dia kata kita kira kilometer. 1 kilometer 30 sen, dia kata, contoh. Jadi nanti sampai sana kita kira lah berapa kilometer. Kalau macam tu kita kena bagi tahulah. Okey, saya nak tahu, kalau dia kata okey 1 kilometer 30 sen. Jadi kita ni sebagai pengguna, kita kena tahu berapa kilometer daripada sini sampai ke sana. Betul. Faham tak? Jadi itu orang bagi apa? Benda yang perlu diperjelaskan. So kita tahu, sampai ke Bangi dalam 35 km. So 30% kali 35. So kita tahu harga. Selesai. So bagi tahu, maknanya harga sekian lah. Okey, 3%. Jangan jadi macam baru ni saya di Jakarta tahu. Di Jakarta naik taksi. Tak apalah, dia tulis masuk-masuk tu dah 7,000. 7,000 rupiah. 7,000 rupiah. Kan, kita duduk tu dah 7,000 rupiah. 7,000 ke 700 7,000 kot. 700 kecil. Saya pun tak ingat lah. Dia lah tu. 10,000. Yelah 7,000 rupiah. Duduk tu 7,000.
Okey, tak apa. Itu jelas tu. Perjalanan kita dah tahu bahawa kita naik ni akan ikut meter. Masalah sekarang ni, akad untuk bayar tu jelas. Cuma driver menipu. Patut ikut jalan dekat, dia pusing jalan jauh. Bagi jauh. Dia pusing jalan jauh. Sepatutnya perjalanan tu 15 minit ke 20 minit. Dia jadi 1 jam. Dia pusing nak pergi Bangi. Dia pusing je kata. Masuk Seremban dulu, lepas tu patah balik, lepas tu pergi pula. Itu penipuan. Itu penipuan. Dia punya akad tu jelas. Tapi penipuan dalam pelaksanaan tu, itu tak boleh. Itu haram lah. Baik. Itu yang kita kena perhatikan sebenarnya itu ya. Kadang-kadang dah jelas tapi ada lagi penipuan yang berlaku di situ. Ada sahaja timbul di mana-mana. Baik, kita berehat seketika dahulu. Kita redakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Dunia penuh dengan penipuan. Itulah satu perkataan singkat ataupun istilah, satu lafaz yang saya boleh sebut. Hari ini dunia penuh dengan penipuan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita akan jumpa bermacam-macam penipuan, benda-benda yang mengaburi kita dan juga muslihat-muslihat daripada ramai manusia. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Cantik soalannya, mari saya bacakan. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, apakah hukumnya ulasan produk ataupun dalam istilah bahasa Inggeris, dengan izin saya sebut review produk pada hari ini yang diberi imbuhan daripada penjual supaya hanya yang murni-murni sahaja yang diwar-warkan ataupun disebut di dalam video ataupun artikel yang cuba diwar-warkan di media sosial. Terima kasih kepada sahabat kita Intan Zurin Abdul Razak, dan juga saya akan serahkan kepada Al-Fadhil Datuk untuk pencerahannya. Review tetapi menipu. Silakan. Okey, satu perkara yang saya ingin ingatkan kepada selebriti tak kiralah selebriti dalam kalangan artis ataupun agamawan ataupun siapa sajalah, influencer dan sebagainya. Bila kita ingin mempromosi produk, kita tidak boleh mempromosi dengan bayaran hanya untuk cerita yang baik-baik saja. Sebab apa? Dia mengelirukan. Satu. Yang kedua, menipu. Oh, sedap betul lah kek ni, dia kata. Sedap, dia makan. Padahal tak sedap langsung. Sebab dia dibayar ribu-ribu, dia kata sedap. Orang pun beli. Kau jawab dia akhirat gelap. Sebab orang tu menyimpan duit, kenalah budak-budak dia tengok, oh sedapnya papa, sedapnya mama, nak tu. Jadi anak-anak tu nak sebab dia promo, nampak sedap, kruk makan dekat Facebook, dekat YouTube, dekat apa semua kan. Orang pun belilah. Bila beli, ya Rabbi, dia punya kuih tu memang kruk. Tapi kalau baling ke itik, meninggal itik tu, ataupun masuk ICU. Sebab apa? Sebab memang tak sedap dan keras. Tapi cara dia mempromosi itu, dia mengelirukan orang dan menipu orang dengan perkataan sedap. Tu kena ingat. Tu buat macam saya promo tak ambil duit. Saya tolong bisnes orang Islam kita. Saya tolong, memang tolong. Bila kita tolong, tuan-tuan, saya takkan bagi mudah-mudah. Dia akan hantar, dia hantar kek kat rumah saya.
saya akan makan kek tu. Bila makan, saya tanya, saya makan tak sedap, tanya anak tak sedap, tanya isteri makan tak sedap, saya takkan promo. Takkan promo. Tapi kita cakap baik-baiklah dekat dia. Saya akan bagi tahu, minta maaf, perbaiki lagi pembuatan kek ini, buat elok-elok, baru saya akan promo. Macam mana saya nak suruh orang beli sedangkan saya sendiri pun nak masuk tekak? Tak boleh. Nampak? Takkan kita nak promo cerita yang teruk. Tak boleh. Dan kita takkan bagi tahu, kek ni kalau makan tuan-tuan, insya-Allah esok potong kaki. Tak boleh lah kan. Jadi jangan kita rugikan masa, rugikan duit dia. Tak, kita rasa dulu baru kita akan promo. Biar kita bercakap benar. Duit yang kita dapat tu barakah, dan kita bantu orang pun ada keberkatan. Jangan menipu dalam kita mempromosikan hanya nak kejar duit. Wallahualam. Betul, sedikit tambahan, mungkin ada penonton-penonton di luar sana yang kalau dia nak review tu, mungkin boleh bagi sedikitlah tips ringkas. Kalau nak review tu, apa benda yang nak kena tengok dulu dekat benda tersebut? Berhati-hati. Kepada semualah ya, artis-artis, ya, selebriti kat luar sana yang suka buat promo produk. Ya. Pertama, sebelum agar kita tak makan duit haram, faham, dan kita tak menipu orang. Dua dosa ni. Faham. Pertama, kita cuba dulu benda tu. Cuba dulu benda tu. Suruh orang yang nak promo tu, dia kena hantar. Memanglah dia nak promo barang, dia kena suruh kita rasa dulu. Betul. Dia kena suruh kita pakai dulu. Kita nak pakai, kata, oh baju ni sedap lah pakai. Kita kena promo benda yang betul-betul sedap. Banyak yang bagi baju kat saya suruh promo. Saya tak promo kalau tak sedap. Pakai pun saya kata, apa benda ni pakaian jahitan teruk macam ni, kan? Nanti orang beli dengan harga yang tu. Kena test dulu. Faham. Minta dia hantar, kita test. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau kita rasa okey dan bagus, kita pun boleh terima harga dan juga kualiti benda tu, faham, barulah kita promo. Yang ketiga, kalau tidak okey untuk kita pakai pun tak selesa, orang lain pakai pun tak selesa, anak-anak kita tengok pun tak selesa, isteri kita tengok tak selesa, suami kita tengok tak selesa, maka jangan orang kata apa, di promo. Bahkan tak perlu pun ambil duit, bagi balik barang tu, bagi balik duit kalau dia nak suruh kita promo. Betul. Tu kena ingat. Lepas tu yang keempat, jangan claim barang tu A, B, C, D. Contoh baru ni ada orang dia nak menjual tamar, nak jual tamar. Ya, jadi dia letak, dia minta pandangan bagusnya, dia orang ni minta, pengusaha ni minta, dia nak letak kat produk tu, buah tamar ini telah pun ada 5,000 tahun yang lalu. 5,000 tahun yang lalu. Lepas tu dia dipercayai boleh mampu untuk menguatkan tenaga batin lah, apalah. Saya kata semua kenyataan ni ada rujukan tak? Sebab dia letak kat produk. Oh, tak ada. Mana kau dapat? Kita tengok Google. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab apa? Mengelirukan. Awak kata bila makan buah tamar ni menguatkan tenaga batin. Apa bukti dia? Overclaim tu. Overclaim. KKM ke bagi tahu. 5,000 Sebab tahun. saya apa-apa orang nanya, saya akan tengok produk. Saya akan tengok produk dia, ni KKM lepas tak lepas? Kalau dia kata kesihatan, kena ada produk, kena lulus KKM. Kalau dia kata ini halal, kena ada Persediaan Halal Malaysia. Kalau dia kata ini patuh syariah, saya kata siapa penasihat syariah dia? Macam pagi tadi pukul 4 pagi baca dokumen. Ada orang hantar saya semak. Saya baca pun saya dah tahu dah. Ini, tapi dia tulis awal-awal ini patuh syariah. Saya kata siapa penasihat syariah dia? Sebab kita bila baca dia punya dokumen, kita tahu bukan dibuat oleh orang yang patuh syariah. Wallahualam. Baik, itu jawapannya. Dan sedikit nasihat kepada anda yang suka untuk mempromosikan barangan, bagus, dan membantu orang lain, tetapi ada perkara yang patut dilihat supaya tak jadi manusia yang menipu dan juga mengaburi orang lain. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Datuk. Ya, betul. Soalan saya begini, tanya Datuk. Silakan. Soal tipu menipu ni kita rasa macam biasa-biasa aja, tak ada apa-apa. Tapi saya nak tanya, apakah kesan pada diri seseorang bila mana ada perasaan sifat-sifat suka menipu, dan bagaimana dengan kerja buat amalan ibadah dia setiap hari? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail. Anggap menipu itu biasa-biasa dan tak ada apa-apa. Kalau suka sangat menipu ni, ada tak kesan terkait dengan ibadat seharian ni, Datuk? Silakan. Orang yang menipu ini, ya, disebut oleh para ulama, antaranya Syekh Saleh Habban Nakah, akan jatuh padanya haibatul
insan. Jatuh daripada orang suka menipu ni, dia punya kepribadian dia jatuh. Orang tak respect dia. Yang kedua, maghbusul wajah. Wajah dia tu kita tak ada sinar lah. Sinar orang nak percaya tu tak ada. Cara dia bercakap pun orang dah tak minat dah. Cara dia nak jual barang, cara dia mempromosikan barang, cara dia nak bagi kita yakin. Kita tengok muka dia pun kata, alamak, tak boleh pakai lah mamat ni. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi lah. Muka memang tak boleh pakai lah. Tengok muka pun dah tahu dah nipu dah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang yang kaki semaya, orang yang kaki sujud ni, kita tengok pada wajah pun kita dah tahu dah. So kena beringat. Jadi orang yang suka menipu ni, dia ada tanda-tanda dia menyebabkan wajah dia tak ada seri orang yang bercakap benar. Nombor 3, hilangnya sahabat. Orang yang menipu ni, dia akan menyebabkan kawan-kawan baik dia tak ada. Hilang habis semua orang. Sahabat dia hilang, rakan-rakan taulan hilang, adik-beradik benci. Sebab apa? Menipu. Dia cakap menipu, habis semua dia kencingnya. Maksudnya dia tipu je orang tu. Tak boleh. Beringat, jangan kamu menipu kerana ia akan menghilangkan orang yang paling dekat dengan kamu. Yang keempat, dia akan menjadi kesukaran dalam hidup dia. Sukar. Nak buat apa dia sukar? Sebab apa? Sebab menipu. Faham. Orang dah tak percaya dah. Dia nak buat bisnes, orang tak percaya. Sukarlah. Kan? Dia nak bekerja, orang nak ambil kerja, tak nak. Menipu ni. Dia pernah keluar, dia pernah kena buang daripada syarikat A. Nak minta kerja ni, ingat orang yang biasa bekerja, katakan da'i pernah kerja dengan TV3, nak pindah ke UKM contoh. Saya sebagai orang yang nak ambil da'i ni, saya akan telefon TV3. Macam mana da'i ni dia kerja macam mana? Oh, dia kaki kencing ni, kuat sangat menipu ni. Tak ada benda dia tak tipu, semua dia tipu ni. Habis penibik kena tipu. Cameraman dia pun tipu juga. Oh, saya dapat maklumat yang dah tak bagus. Memang sukar dah hidup kita. Adakah ditanya, dia berhenti ke diberhentikan? Akan tanya. Ni diberhentikan ke berhenti? Memang kami suruh dia berhenti. Lepas tu takkan saya nak ambil, UKM nak ambil, memang tak lah kan. Jadi itu sebabnya akan susah hidup kita, disebabkan banyak sangat menipu. So hati-hati. Saya dah jumpa ramai orang kuat menipu ni, susah hidup dia. Susah hidup dia. Baik, wallahu alam, itu jawapannya. Dan bila mana saya melihat daripada awal tadi sampailah perbincangan kita dekat pukul 8 pagi ni, saya melihat kan, dan saya mula terfikir, sebab ada orang yang kadang-kadang dia ni dah ditipu banyak kali dah tu. Ditipu banyak kali, asyik kena tipu, tapi dia ni tetap kadang-kadang tu bersangka baik, dan dia kata tak apalah, hari ni kot dia tipu, esok tak ada dah tu, jadi baik dah. Tapi kadang-kadang ada juga orang kata, bila kamu dah kena tipu sekali, janganlah kena tipu kali kedua. Tapi dia ni asyik kena tipu saja dalam kehidupan, tetapi dia tetap bersangka baik saja dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi mungkin saya nak ajukan soalan lah sikit pada Datuk, mungkin secara ringkas lah, lebih kurang dalam 1 minit macam itu. Bagaimana jenis orang yang dia ni ditipulah banyak kali macam mana pun, tetapi tetap bersangka baik? Bersangka baik ada dia punya adab dia, had dia. Ada had dia. Jangan, Nabi SAW pun pesan, jangan kamu jatuh dalam lubang dop 2 kali. Jatuh sekali cukup, kamu kena tahu itu adalah lubang. Faham? Jangan kamu jatuh berkali-kali. Jatuh kali pertama itu tersilap, tapi jatuh kali kedua, ketiga, keempat itu bukan tersilap, itu adalah memang mencari kesilapan. Wallahu a'lam. Jatuh dalam lubang yang sama sampai 2 kali, ditipu banyak kali, tapi masih lagi tetap bersangka baik dengan orang yang menipunya. Jadi ini kena buang sikitlah, dan kena berjaga, berhati-hati dalam kehidupan kita supaya tak jadi sentiasa manusia yang dibohongi. Sudah penonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini untuk topik perbincangan larangan 3M, menipu, mengaburi dan juga muslihat. Kita akan sambung seketika nanti, dan kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Subhanallah, pagi-pagi tenang ini kita jom kita nak sama-sama ambil soalan-soalan lagi di Facebook untuk sama-sama kita gamatkan suasana perbincangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Diharapkan semua keluarga besar Tanyalah Ustaz berada masih lagi dalam keadaan bersemangat untuk mencatat segala nota penting yang disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk sebentar lagi. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Mazlan Yaakob. Katanya, Assalamualaikum Doktor, muslihat ini bolehkah kita samakan dengan cerdik? Wow. Dan katanya ada orang bermuslihat untuk mencapai hajatnya, untuk untung kepada dirinya. Muslihat macam mana yang Allah suka dan yang Allah tidak suka? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Mazlan untuk soalan ini dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Datuk. Dia mudah saja. Macam mana kita nak tahu muslihat itu dibenarkan atau tidak? Ya. Muslihat yang membawa kepada kebaikan. Yang menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, 5 maqasid itu. Kalau muslihat bertujuan untuk 5 maqasid ini, insya-Allah Allah suka. Betul. Sebagai contoh, peperangan yang saya sebutkan tadi. Ya, terpaksa menggunakan pelbagai muslihat untuk jaga agama dalam peperangan, dibenarkan. Ya. Muslihat untuk menjaga keluarga, keturunan, dibenarkan. Ya, itu semua dibenarkan. Tapi kalau muslihat itu membawa kepada kemudaratan, maka hukumnya haram. Faham? Membawa kepada keseksaan kepada orang lain, membawa kepada kerosakan kepada 5 maqasid tadi, maka semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh kerana itu kena beringat, kalau kita nak guna muslihat itu mesti kena tepat pada masanya dan sesuai dengan tujuan apa kita nak buat. Wallahu alam. Faham? Itu dia jawapannya. Baik. Seterusnya dari sahabat kita Enrin di Facebook juga, katanya Assalamualaikum. Agak panjang soalannya, katanya perhubungan ataupun perkahwinan yang terjalin berdasarkan penipuan dengan alasan tanpa penipuan tidak akan berlaku perhubungan itu menyebabkan sentiasa berlaku perbalahan dan pergaduhan. Jadi, apakah hukumnya perhubungan yang telah terjalin itu? Adakah tiada keberkatan dalam ikatan perhubungan? Semoga Ustaz dapat memberikan pencerahan. Terima kasih Enrin untuk soalan ini. Menipu untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan. Bagaimana Datuk? Menipu untuk mendapatkan Pasangan. Semua benda yang membawa pada haram, hukumnya haram. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada haram, punca kepada haram, hukumnya haram. Faham? Penipuan membawa pada haram, hukumnya haram. Jadi kalau kita nak menipu untuk dapatkan pasangan, haram hukumnya. Kerana apa? Kerana kamu telah mengelirukan atau menyebabkan orang yang kamu nak dapat itu ataupun perempuan yang minat kat kamu itu, dia minat atas sebab penipuan yang kamu lakukan. Faham? Itu tak dibenarkan. Itu sebabnya dalam kitab fiqh pun jelas, ya, apabila seorang itu dia mewarnakan rambut, dia warnakan rambut nak menunjukkan dia muda. Faham? Sedangkan dia sudah tua. Bila orang perempuan ni dia kahwin dengan kita, dia dapati orang ni betul-betul tua. Mandi habis tua kala. Dia tua dan dia ni pula memang orang kata apa, betul-betul menipu dia lah. Betul. Dia rasa macam tertipu, maka dia ada hak untuk minta cerai. Ada setengah orang dia gunakan muslihat dengan menggunakan sihir. Faham? Dia sihirkan perempuan tu ataupun pasangan itu, guna minyak pengasih lah bagai-bagai. Dia ada tempoh kan, tiba-tiba 3 tahun terkejut perempuan tu, kenapa aku boleh kahwin dengan kamu? Rupanya dia ni kahwin dalam keadaan dia tak sedar dan dia telah disihir. Maka dia ada hak untuk berpisah, minta berpisah dengan mahkamah. InsyaAllah ada jalan dan laluan dia. Tetapi kena ingat,
kita ni bila kita menipu dalam perhubungan, percayalah tidak ada keberkatan di situ. Wallahu a'lam. Dan tak akan kekal lama. Jadi itu yang dimaksudkan dengan berhubung ataupun menjalinkan perhubungan, tetapi dalam keadaan ada helah dan juga penipuan yang tak sepatutnya. Akhirnya tidak ada keberkatan, hilang keseronokan di dalam rumah tangga tersebut. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ilyas Abu Bakar daripada Penang. Tuan Ilyas Abu Bakar di Pulau Pinang. Silakan soalannya tuan. Assalamualaikum Doktor Datuk Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya mengenai dengan apakah hukum tidak mahu berbohong? Ada peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah ataupun dia ada cerita mungkin saya lihat ke apa seperti Ustaz Datuk jelaskan, ada seorang itu ditahan oleh perompak. Tiba-tiba perompak itu ingin merompak harta benda dia menceritakan di mana tersimpannya barang-barang dan juga yang berharga ada pada dirinya. Jadi dia tidak mahu berbohong. Jadi apakah dibolehkan berbohong dalam keadaan tersebut? Dan soalan kedua, ada tak contoh-contoh di zaman Rasulullah atau pada diri Rasulullah yang ada yang jadi sebagai contoh lah, Rasulullah menggunakan berbohong dalam peperangan ke, dalam perbalahan ke, atau dalam perkahwinan baginda? Minta pencerahan daripada Datuk itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Ilyas, dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan contoh-contoh di zaman baginda Nabi SAW, helah-helah yang Nabi gunakan. Dan yang kedua tadi, dia ni memang tak nak bohong. Dalam apa keadaan pun dorak apa tak nak berbohong. Bagaimana situasi orang seperti ini, Datuk? Silakan. Dalam untuk menjaga kemaslahatan, kita bukan berbohong, kita helah. Kan saya dah sebut awal tadi. Dalam peperangan, helah. Betul. Kan? Bukan bohong. Betul. Kita gunakan kaedah kita nampak yang kita nak pergi ke depan tetapi kita guna jalan belakang. Itu dipanggil helah dalam peperangan. Begitu juga dalam kita menjaga harta. 5 maqasid tadi. Antaranya menjaga harta. Katakan perompak datang, dia nak buka, orang kata apa, dia tanya mana kita letak kunci. Duit kita, kunci. Kita pun bagi tahu letak dekat dekat bank contoh. Ya, dekat bank, dekat box dekat bank. Jadi nak buka tu kena pergi bank dulu ambil kunci baru datang. Contoh. Ya, jadi maknanya dia buat helah-helah seperti itu untuk memastikan harta dia tak hilang atau dia nak melambatkan proses perompakan ataupun pencurian tersebut. Itu dipanggil helah untuk menyelamatkan harta keluarga dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi dibenarkan untuk tujuan kebaikan. Nombor 2, ada tak pernah berlaku helah-helah? Bukan Nabi tak pernah menipu Nabi tak pernah menipu. Itu sebabnya tak betul kita gunakan kaedah tipu sunat. Tak ada tipu sunat. Tetapi dinamakan helah. Zaman Nabi ada berlaku. Suatu ketika Nabi sedang berjalan. Ni contoh kamera, mana kamera? Ni tengok jari. Okey. Nabi tengah berjalan. 1 2 3. Okey, Nabi duduk kat line ni. Datang seorang sahabat lari, terus lari, berlari tanpa cakap la kalam wala salam. Dia tengok Nabi tu, dia tinggal gitu je Nabi. Jarang orang jumpa Nabi ni tak sentuh Nabi, tak bercakap dengan Nabi, tak bagi salam Nabi. Ni lari terus. Tak berhenti pula tu. Tak berhenti. Tiba-tiba tengok ada seorang lagi yang kedua sedang kejar lelaki yang pertama tadi. Dengan membawa senjata. Dengan membawa senjata. Pop, dia berhenti depan Nabi. Ya Rasulullah, kamu nampak tak ada orang lalu depan kamu ni dalam keadaan tengah marah? Kamu nampak tak ada orang tengah lari depan kamu ya Rasulullah? Nabi pun undur satu tapak. Dari riwayat, Nabi undur setapak ke belakang. Dari riwayat kata ke depan atau ke belakang, saya dah tak pasti. Tapi antaranya Nabi undur setapak. Bila undur, semenjak aku berada di tapak di sini, aku tak nampak lagi kecuali kamu. Tengok. Kalau Nabi duduk dekat tempat tadi, pasti Nabi akan kata ada kat belakang. Dia lari sebelah sana. Orang tu tengah marah. Takut berlakunya pembunuhan, pergaduhan yang tak diinginkan oleh Islam. Maka Nabi terpaksa undur setapak. Semenjak aku duduk di tapak ini, maknanya tapak yang baru. Orang tu tengah marah, dia tak terfikir pun. Betul. Semenjak aku berada di tapak ini, aku tidak nampak kecuali kamu. Jadi maknanya
helah untuk elak daripada berlaku perbalahan. Betul. Jadi itu salah satu daripada contoh yang kita kena ambil maklum bahawa kita perlu memastikan yang kita ini jangan buat benda yang boleh mendatangkan mudarat pada agama, nyawa, akal, ya, keturunan dan juga harta kita. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah, sekecil itu Nabi ajarkan kepada kita jangan berbohong, dan juga apabila ada helah itu jadikanlah ia sebagai penyelamat daripada perkara mudarat yang akan datang dan kunjung tiba. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Rasanya semua orang yang menyaksikan kita pada pagi ini pernah ada pengalaman ditipu, dan juga mungkin juga ada pengalaman yang pernah menipu dan juga melakukan helah dalam kehidupan. Jadi hari kita dah dapat dua benda. Helah itu adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat ianya membawa kepada kebaikan. Tetapi dua yang di awal itu, menipu dan juga mengaburi, itu patut dielakkan dalam kehidupan kita kerana ia adalah satu yang sangat-sangat mengundang kepada dosa. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Katanya, Assalamualaikum. Ada restoran ataupun restoran, bahagian hadapannya ala hotel 5 bintang, tetapi dapurnya penuh dengan najis, lipas, tikus dan lantai berlendir serta didedahkan satu stesen TV tidak lama dahulu. Adakah ini yang dikatakan mengaburi dan muslihat dalam perniagaan, Ustaz? Sebagai pelanggan, bagaimana kita nak tahu suatu tempat itu bersih dan selamat? Adakah kita perlu husnuzon sahaja, katanya. Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Jadi ini juga satu benda yang termasuk dalam perbincangan kita pada hari ini. Mengaburi pelanggan, dan pelanggan itu macam mana dia nak tahu situasi kedai tersebut, ataupun sangka baik je lah. Saya setuju apabila saudara ni tanya soalan ya. Jangan tertipu dengan kezahiran kedai di luarnya. Faham. Ya, luar nampak cantik, dia punya dekor masya-Allah, tetapi di belakangnya penuh dengan lipas, penuh dengan kekotoran. Sebab saya panel halal, panel persijatan halal Malaysia. Jadi bila kita tengok benda-benda macam ni, memang kita pernah berlaku, kita depan cantik tapi belakangnya sangat kotor. Allah. Ayam letak di atas lantai. Aduh. Ayam nak masak ni letak atas lantai tepi jamban. You bayangkan macam mana benda ni boleh berlaku. Jadi itu dinamakan penipuan kepada pelanggan. Faham? Tak dibenarkan. Kalau betul nak bersih, nak bagi laku, pastikan luarannya bersih, dalamannya pun bersih. Macam mana kita ni sebagai pelanggan nak tahu benda tu bersih tak bersih? Ya, masuk tandas dia belakang, tengok ke belakang, sampai pergi tandas. Tengok tandas dia, tengok dapur, jeling dapur. Memang itu hak kita. Sebab kita nak makan, nak bagi anak-anak kita makan. Kalau kita jeling dapur, tengok dapur pun sayur duduk atas lantai, memang tak payahlah. Saya pernah sekali tu pergi dengan keluarga saya. Saya terlibat dengan panel halal ni dah lama, lebih 10 tahun ya. Persijatan halal Malaysia. Bayangkan kita dah biasa, dah pengalaman kita dalam mesyuarat, melihat bagaimana nak mengeluarkan persijatan halal, nak luluskan, nak tarik dan sebagainya. Suatu hari orang rumah saya kata, nak makanlah mi ni, sedap lah, kata.
kat kedai sekian. Terkenal lah kedai. Kedai ni memang ramai sungguh. La ilaha illallah, ramai. Jadi nak jadikan rezeki tu, meja semua penuh kat depan, saya punya meja dia letak kat belakang. Jadi saya pun pergi lah, satu family duduk kat belakang. Bila duduk kat belakang, kebetulan dia punya pintu dapur tu buka. Bila buka tu saya tengok, pertama yang saya nampak adalah sayur-sayuran berada di atas lantai. Wow. Sayur-sayuran yang dimasak dalam mi tu satu. Bila saya tu tak sedar hati. Tepi tu pula saya tengok ada botol-botol yang saya tak tahu botol apa. Botol-botol yang macam nampak macam botol klorok pun, tapi tak ada tulis klorok. Ya, nak kata benda tu macam-macam lah. Benda tu semua tu bercampur aduk. Saya pun tak sedar hati, saya bangun jeling kat dalam. Bila jeling kat dalam, tengok tempat masak berterabur, kotor. Lepas tu mi yang berterabur atas lantai, berpijak-pijak. Saya kata terus bagi tahu rumah, jom kita keluar. Jadi maknanya kita ni kena jaga kebersihan. Jaga kualiti makanan. Kalau luar tempat duduk cantik, air condition semua bagus, tiba-tiba masak kita tu menyebabkan keracunan, makan tak habis kita dibuat ni. Jadi itu sebabnya kena berhati-hati dan jangan terpedaya dengan kedai yang cantik. Tengok di belakangnya produk-produk dia, apa produk yang dia masak, apa produk yang digunakan, ada tak benda halal, ada tak benda haram yang digunakan, semua tu kita kena tahu. Sebab kena cari kedai-kedai, restoran-restoran yang ada sijil halal Malaysia. Tapi macam mana pula dengan pelanggan yang jenis tak apalah, dia kata lantaklah dapur dia macam mana pun janji makan sedap, dia kata. Husnuzon sangat. Bila dia selalu husnuzon macam tu, terpulang pada dia lah, itu hak dia. Faham. Ya, cumanya janganlah marah bila dia balik-balik cirit-birit 3 hari. Ya, keracunan makanan dan sebagainya. Jangan salahkan kerajaan tak pantau. Faham. Jangan salahkan pihak-pihak berwajib, tapi salahkan diri kita kerana kita tidak berhati-hati. Wallahu alam. Baik, itu jawapannya. Dan seterusnya dari sahabat kita Siti Salbiah, katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, bolehkah kita menipu untuk menutup aib sendiri? Terima kasih, katanya. Ringkas tetapi besar makna soalan itu. Terima kasih sahabat kita Puan Siti Salbiah. Silakan. Nak menipu sebab nak tutup aib, boleh atau tidak? Itu dinamakan helah. Menipu tak boleh lah. Menipu macam saya katakan tadi, mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Faham. Ya? Atau kepada diri sendiri. Itu kemudaratan. Menipu untuk mendatangkan kemudaratan. Tapi kalau kita mencari helah untuk menutup aib orang, dibenarkan. Contoh, orang tanya Da'i, macam mana Dr. Izhar tu? Pagi-pagi dia datang, macam mana dia perangai dia? Da'i tahu aib saya. Faham. Tapi Da'i ambil jalan, saya tak ambil tahu dalam tu. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Da'i tahu, tapi Da'i jawab tak tahu. Itu dipanggil helah. Untuk memastikan kemudaratan yang lebih besar berlaku. Faham. Untuk memastikan aib Dr. Izhar tidak dibuka. Itu yang bagus. Maksudnya kita menutup aib orang dengan helah-helah. Itu tak apa. Walaupun kita tahu tapi kita sebut tak tahu. Kita kata saya tak tahu. Itu lebih memang kita tak tahu keseluruhan, kita hanya tahu masa tu. Kita tak tahu kenapa dia masam muka pagi tu. Kita hanya tahu dia masam muka. Tapi kita tak tahu kenapa dia masam muka. Betul. Betul lah, kita tak tipu. Cuma helah untuk elak daripada fitnah dan juga bercakap benda yang tidak benar. Betul. Wallahualam. Baik, itu jawapannya untuk soalan daripada Puan Siti Salbiah sebentar tadi. Baik, saya ada satu soalan yang cuba dibawa untuk penghujung perbincangan kita ini. Ialah contoh, saya ni pernah menipu Datuk. Saya menipu Datuk dalam hidup. Jadi Datuk pun dah percaya dengan saya. Jadi saya pun sampai satu hari rasa macam alamak, tak sedap lah rasa macam dah menipu Datuk doktor. Jadi saya pun nak berterus terang. Jadi bila mana saya nak berterus terang ni, saya pun fikir, Datuk tak boleh ni. Datuk ni dia mesti marah macam ni. Kalau saya berterus terang ni, mesti Datuk akan marah saya, memang tak nak kawan dengan saya. Jadi saya pun fikir, macam mana saya nak mohon maaf kepada Datuk, dan macam mana saya nak sebut yang saya sudah pun berbohong kepada Datuk, dan saya nak elakkan daripada pergaduhan itu berlaku. Adakah saya boleh kata, Datuk, saya minta maaf kalau saya ada buat silap? Adakah macam tu saja? Silakan. Pertama sekali, asasnya qulil haqqa walau kana murra. Kena bercakap benar walaupun benda tu pahit. Kita dah menipu,
Faham. orang tu kita wajib minta maaf dengan orang tersebut secara khusus. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Tetapi kalau kemudaratannya lebih besar, menyebabkan putus silaturahim, bergaduh, menyebabkan hubungan bisnes makin teruk dan sebagainya, maka dia minta maaf secara umum. Contoh? Umum dia bagi tahu, Ustaz, saya minta maaf lah kalau ada salah dan silap sepanjang kita berniaga. Ya, halalkan kalau ada benda-benda yang orang kata apa, yang tak perasan atau yang perasan. Cara umum. Tapi nanti mesti Datuk tanya, kau buat apa sebenarnya ni? Kalau saya dah tanya, maka dia kena jawab. Kena cakap betul-betul lah. Tapi kalau orang tu dia benda tu pun tidaklah besar, dia menipu waktu sebagai contoh. Dia kata dia datang pukul 8 padahal datang pukul 9 kan. Yang tidak melibatkan wang ringgit, yang tak melibatkan benda yang wajib dibayar balik. Jadi maknanya kalau setakat menipu kecil-kecil macam tu, dia minta maaf secara umum, ya. Kalau dia takut untuk minta secara khusus. Tetapi yang terbaik kata ulama, antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Ma'an-Nas, minta maaf secara khusus lebih selamat kita di dunia dan akhirat. Walaupun benda tu agak pahit, minta maaf siap-siap, kata minta maaf lah dulu saya ada menipu gini-gini, maaf lah. Dia pun maafkan, tak ada masalah. Orang yang maafkan pun dapat pahala, orang yang minta maaf pun dapat pahala. Tapi kalau dia takut, tahu dah perangai saya ni panah baran dan menyebabkan hubungan jadi putus sampai bila, bisnes jadi makin teruk, maka dia boleh minta maaf secara umum. Untuk elak kemudaratan yang lebih besar. Faham? Tapi biasanya memang kalau kejujuran ini, biasanya orang tu pun akan terbuka hati untuk memaafkan. Jadi jangan takut, sebut saja yang betulnya. Baik. Dan ini soalan terakhir untuk hari ini, untuk perbincangan kita dari sahabat kita Puan Aisyah Icha, katanya. Assalamualaikum. Bagaimana cara berkesan bagi mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa 3M? Mangsa penipuan, mangsa benda-benda yang dikaburi, ataupun mangsa-mangsa muslihat yang jahat. Nak elak diri kita. Terima kasih kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Datuk. Ini dikira sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Bagaimana nak elak daripada 3M tadi? Ya. Menipu, muslihat dan dan juga mengaburi. Ya. Pertama, peka dengan apa yang kita buat. Ya. Yang kedua, tahu akad-akad dan tahu setiap perkara yang kita lakukan itu menepati syarak dan undang-undang. 2. Nombor 3, pastikan apa yang kita nak lakukan ini, ya, telah mendapat nasihat yang betul daripada pakar. 3. Nombor 4, jangan ambil enteng terhadap perkara-perkara yang nampak remeh tetapi benda tu besar kesan dia. Sebagai contoh, dokumen-dokumen kontrak. Nampak kecil, sign je. Tak apa, jangan risau, saya percaya pada peguam. Peguam ada 2 jenis. Peguam yang buat dokumen untuk kebaikan dia punya syarikat ataupun anak guam, dan ada peguam yang dia jaga kedua-dua belah pihak. Jadi kita tak tahu yang mana satu, maka kitalah yang kena faham apa yang ditulis oleh peguam-peguam ini untuk kita. Jadi memang betul pun, bila kalau tanya orang-orang yang pandai kan, orang yang hebat, dia akan baca word to word. Setiap huruf dia akan baca, setiap perkataan dia akan baca. Dan dia akan komen, dia kata ubah yang ni. Padahal yang buat tu kok peguam tu. Dia kata ubah yang ni, saya tak nak ini. Perbincangan berlaku. Okey, setuju untuk ubah, dia ubah. Wallahu a'lam. Itu dia, nak elakkan diri kita daripada menjadi mangsa 3M, menipu, mengaburi dan juga muslihat. Silakan Datuk untuk doa penutup hari ini. Ringkas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan bintang ilmuwan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik perbincangan sirah ilmuwan Islam Abbas Ibnu Firnas.
As. Itu akan kita bincangkan pada esok hari. Terima kasih dan terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.